Selamat sejahtera, terima kasih kerana menonton channel ini. Anwar Ibrahim mendedahkan sesuatu yang paling maha mengejutkan kita semua. Beraninya Anwar Ibrahim kata, golongan maha kaya perlu dipertanggungjawabkan. Apabila isu ini dikemukakan, beberapa komen daripada netizen berkait isu ini. Apabila Anwar Ibrahim kata, golongan maha kaya perlu dipertanggungjawabkan, beberapa netizen memberikan komen yang agak luar biasa. Ada antara mereka kata, ngamlah, sesuailah. Anwar Ibrahim kata seperti itu. Ada juga yang kata, teruskan usaha. Itu Anwar Ibrahim harus jadi kenyataan dan harap jadi kenyataan. Brown Falcon kata, insya-Allah. Ini semua apabila Anwar Ibrahim memberi jaminan bahawa di bawah pentadbirannya, golongan maha kaya yang selama ini menjadi terlalu berkuasa untuk dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka tidak lagi akan sedemikian. Menurut Anwar Ibrahim, orang kaya mempunyai kewajipan untuk menyumbang kembali kepada masyarakat kerana status mereka dicapai dengan bantuan orang lain. Anda untung bukan kerana Anda saja, kepintaran dan pelaburan Anda saja. Anda kena ingat, tukang masak, tukang cuci, semua ada peranan. Bagi pulangan sikitlah kepada mereka, kata Anwar. Bela nasib mereka. Kata Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan ketika berucap pada perhimpunan bulanan kementeriannya di Putrajaya pagi tadi. Perdana Menteri kemudiannya menyorot cabaran yang dihadapi oleh pejabat awam apabila berhadapan dengan individu kaya yang mempunyai hubungan dengan orang yang berkuasa. Jutawan bayar cukai sikit kerana dia terlalu berkuasa untuk kita singgung. Kata Anwar Ibrahim, dulu saya pergi LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri, 25 tahun lalu saya sebut di media, jutawan paling sukar bayar cukai. Ini yang paling bikin sakit hati lah kan. Semua orang bayar cukai. Semua orang bayar cukai. Tapi Anwar Ibrahim kata, jutawan paling sukar bayar cukai. Paling sukar untuk membayar cukai. Mungkin yang dimaksudkan ini ialah betapa liciknya orang-orang kaya, jutawan ini, yang maha kaya ini untuk bayar cukai. Mereka terlalu sayang uang mereka sehingga mereka tidak sanggup membayar cukai. Banyak cara mungkin yang mereka boleh buat. Kelicikan-kelicikan tertentu. Mereka boleh mengupah peguam, mereka boleh mengupah accountant yang hebat-hebat, juru wang yang hebat-hebat untuk menyembunyikan kekayaan mereka. Berbanding dengan orang-orang biasa yang hanya bekerja biasa tapi layak bayar cukai, nak buat macam mana? Kita perlu istihar harta setiap tahun. Kita perlu istihar pendapatan setiap tahun. Tanpa bantuan peguam, tanpa bantuan accountant hebat, tiada yang boleh disembunyikan. Terpaksa bayar mengikut yang dikehendaki. Bayarlah. Itu kan dah tanggungjawab kita. Janganlah sembunyi-sembunyi. Berdosa tahu tak bayar cukai. Nah, tapi orang kaya, jutawan yang dimaksudkan oleh Anwar ini paling sukar pula nak bayar cukai. Ada lagi yang sembunyi, ada lagi yang sembunyikan kekayaan, dah terlalu kaya, kedekut tai hidung masin pula. Kata Anwar Ibrahim, dia punya kenalan orang tinggi atasan ada, akses langsung dengan orang besar. Kalau ketua pengarah LHDN lebih, dia pun kena, kata Anwar Ibrahim. Justru Anwar berjanji akan mempertahankan penjawat awam yang mengambil tindakan terhadap golongan kaya. Saya akan bela setiap penjawat awam, akan pertahankan mereka selagi mereka jalankan tugas yang baik. Saya takkan ikut tekanan puak penyakau ini. Sudah 1,5 tahun jadi Perdana Menteri, tak pernah saya kata jangan ambil tindakan atas mereka orang kaya. Paling pun saya minta mereka teliti semula untuk lihat jika adil atau tidak, itu saja katanya. Antara tokoh terkenal dalam siasatan SPRM ialah bekas Menteri Keuangan Daim Zainuddin yang menghadapi pertuduhan jenayah kerana didakwa gagal mematuhi notis SPRM untuk mengisytiharkan hartanya.
Anak-anak bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad pula, iaitu Muqzani dan Mirzan juga, diberikan notis daripada SPRM yang memerlukan mereka mengisytiharkan semua aset dalam milikan mereka. Saudara, itulah dia pendedahan Anwar Ibrahim, amaran laungan Anwar Ibrahim yang perlu diingat oleh semua golongan mahakaya. Dan jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, Daim Zainuddin dan keluarga bertindak balas dengan berani tahap gaban. Macam hero pahlawan baru bangkit. Apabila mereka sekeluarga mengheret Anwar Ibrahim, Perdana Menteri yang ke-10 ke mahkamah. Ada orang kata Daim Zainuddin berani. Ada juga orang kata Anwar lah yang paling berani. Kerana tak pernah mana-mana Perdana Menteri sebelum ini berani mencubit ataupun mengganggu mana-mana tycoon yang kaya raya yang ada di Malaysia. Tapi Anwar Ibrahim tak takut langsung. Yang lebih menarik lagi, antara orang-orang kaya yang telah dicubit oleh Anwar Ibrahim ialah Daim Zainuddin. Saudara-saudara sekalian, selain daripada itu, tindakan Anwar Ibrahim menyasarkan subsidi diesel juga dianggap sebagai mencubit golongan kaya. Manakan tidak, selepas ini golongan mahakaya, orang-orang asing dan kaya raya tidak akan dapat lagi diesel secara bersubsidi. Hanya mereka yang berkelayakan yang mampu. Dan ingin diberitahu di sini bahawa sebenarnya subsidi diesel bukanlah diberhentikan. Siapa kata harga diesel, subsidi diesel diberhentikan? Subsidi diesel masih diteruskan, cuma subsidinya itu diberikan dalam bentuk tunai. Tunainya itu pula diberikan terus, atau dalam bahasa Inggris direct, dalam bahasa nenek kamu direct. Direct to orang yang perlu. Tidak lagi diberikan secara pukal. Jika diberikan secara pukal, maka hampir atau keseluruhan rakyat di Malaysia menikmati. Yang kaya, yang miskin, yang berkemampuan, yang tak berkemampuan, semua sama-sama menikmati harga diesel pukal itu. Subsidinya cukup lumayan, 60 bilion setahun. Dulu, waktu pemerintahan terdahulu hanya 3-4 bilion, 10 bilion. Sekarang ini mencecah 60 bilion. Bayangkan, 60 bilion itu kalau dibuat untuk kemakmuran negara, pembangunan negara, dah banyak orang menikmatinya. Jauh sekali kerugian kita. Jadi itu sebabnya Anwar Ibrahim dianggap Perdana Menteri yang tak mementingkan popular. Dia mementingkan kesejahteraan rakyat. Kalau ada orang cakap Anwar Ibrahim tidak menunaikan janji, fikir-fikirkanlah. Bayangkan Anwar Ibrahim sanggup dicemooh, dikecam hebat gara-gara tak menunaikan janji, tetapi gara-gara nak menyelamatkan negara daripada keberhutangan yang melampau, kebergantungan melampau terhadap subsidi, ini Anwar Ibrahim lakukan. Bayangkan kalau berpuluh tahun 60 bilion dibayar setiap tahun. Nah, berapa banyak kita kerugian. Tapi kalau semuanya itu diberserahkan, dipusing semula kepada rakyat, itu kan lebih baik. Pikir-pikirkannya, jangan jadi orang bodoh. Jadilah orang bijak. Hari ini kita digemparkan pula dengan pendedahan akaun dibeku Daim Zainuddin mengheret Anwar ke mahkamah. Inilah tindakan yang paling berani oleh Daim Zainuddin. Ada orang kata tindakan Daim Zainuddin ini sebenarnya hanya membuatkan dia lebih terperangkap, lebih terjerat lehernya, kerana apabila dia mengheret Anwar ke mahkamah, semuanya akan satu persatu pula akan dibongkar. Kalau dulu tak perlu dibongkar, sekarang perlu dibongkar kerana apabila di mahkamah tiada satu pun boleh disembunyikan. Anda setuju dengan saya kan? Apabila ini diheret ke mahkamah, maka tiada lagi yang tersembunyi. Semua data, fakta, semua dokumen akan dikorek habis-habisan. Dulu boleh disembunyikan, tapi gara-gara membawanya ke mahkamah, maka semuanya akan terbongkar satu persatu. Oleh sebab itulah, tindakan Daim Zainuddin dan keluarga memfailkan permohonan bagi kebenaran semakan kehakiman dalam usaha
memaksa Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengembalikan dan membatalkan tindakan membekukan akaun bank mereka itu. Satu perkara yang kata netizen merugikan Daim Zainuddin sendiri. Bekas menteri itu dan 23 pemohon lain memfailkan permohonan itu di mahkamah. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan di channel ini. Kita jumpa lagi.